Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Seharap kamu semua berada di dalam keadaan sehat dan bersedia untuk meneruskan pembelajaran. Baik, hari ini kita nak belajar apa? Kita nak jadi penyiasat. Kita akan siasat satu kes. Kes yang pertama. Terus kita pergi kepada kes yang pertama. Baik, kamu dengar baik-baik keterangan kes ni kita akan selesaikan kes ni. Selepas makan di kantin, Saiful solat zuhur berjemaah bersama rakan-rakan di surau sekolah. Ketika dia berdiri pada rakaat kedua, secara tiba-tiba dia keluar dari saf solat. Kenapa? Okey. Daripada keterangan ini, kamu dikehendaki untuk menyiasat kes ini. Pastikan setiap dapatan maklumat ditulis di dalam buku catatan. Baik, bagi menjalankan penyiasatan ini, kamu dikehendaki untuk melaksanakan 4 langkah yang Ustaz dah nyatakan. Pertama, kamu kena nyatakan tujuan penyiasatan kamu. Sebab apa kamu nak siasat kes? Bagaimana nak tahu? Kena rujuk balik keterangan kes tadi. Yang kedua, kamu kena nyatakan andaian kamu. Andaian tu apa? Sesuatu yang kamu anggap benda itu mungkin benar. Okey, Ustaz akan terangkan lebih lanjut. Yang ketiga, langkah yang ketiga selepas kamu buat langkah yang kedua, kamu kena sahkan andaian kamu tersebut. Cari sumber atau rujukan. Dan langkah yang keempat, langkah yang terakhir, kamu kena nyatakan hasil siasatan kamu. Baik, kita pergi pada langkah yang pertama. Kena nyatakan tujuan penyiasatan agar kamu jelas perkara apa yang kamu nak buat. Apakah tujuan dia? Baik, Ustaz nyatakan di sini tujuannya adalah untuk mencari sebab kenapa Saiful keluar daripada saf solat. Kita kena jelas pada diri kita tu. Kenapa? Okey, yang kedua. Langkah yang kedua. Setelah kita jelas, kita bina andaian. Andaian ni kamu boleh nyatakan. Sebab banyak saja andaian yang kamu boleh nyatakan. Baik, yang pertama. Okey. Mungkin dia mau ke tandas. Kamu bina soalan kamu sendirilah yang relevan dan yang logik. Yang kamu anggap dia mungkin benar. Mungkin dia nak ke tandas. Mungkin dia terlalu kenyang sebab tu dia keluar saf. Mungkinkah? Kita pun tak tahu. Yang ketiga, mungkin dia lupa bilangan rakaat. Keempat, mungkin dia lapar lagi. Kamu boleh nyatakan seberapa banyak yang kamu boleh nyatakan, 5 ke 10 ke. Yang berkaitan dengan kes kita ni lah. Jangan buat andaian yang tidak berkaitan. Jangan takut, tidak ada salah, tidak ada betul. Nyatakan saja mengikut kefahaman kamu. Baik, langkah yang seterusnya, kita perlu sahkan andaian kita. Bagaimana caranya? Baik, yang pertama, kita kena sahkan, boleh tanya ibu bapa. Kita tanya balik soalan yang kita buat andaian tadi itu. Dia kata, tanya ibu bapa kita, kalau sedang solat tiba-tiba sakit perut, boleh ke keluar saf? Okay, kemudian kedua, kita boleh tanya ustaz di surau. Kata, ustaz, kalau saya lupa bilangan solat, bilangan rakaat solat, bolehkah saya keluar daripada saf solat? Okey. Yang ketiga, kamu boleh tanya cikgu kamu sendiri. Cikgu, bolehkah kita keluar dari saf ketika solat? Boleh tak? Ataupun keluar dari sebab yang tertentu. Kamu boleh nyatakan saja. Dan yang terakhir, kita boleh rujuk buku teks. So tengok dalam isi kandungan tu tajuk apa agak-agaknya yang boleh menjawab persoalan-persoalan kita. Baik, setelah kamu dapat siasatan ini, kita kena menyatakan apakah hasil dapatan kita. Baik, yang pertama, kita dapati setelah kita tanya semua orang, tanya mak kita, tanya ayah kita, tanya cikgu dan sebagainya, rupanya boleh meninggalkan saf apabila terkentut. Sumbernya siapa? Ayah. Tulis. Daripada mana kamu dapat jawapan ni? Baik, yang kedua, boleh meninggalkan saf apabila ada sebab-sebab tertentu. Oh, boleh rupanya. Sumber dia siapa? Guru. Yang ketiga, tidak boleh meninggalkan saf apabila terlupa bilangan rakaat solat. Ikut sahaja imam. Kata siapa? Kata ustaz kat surau tu lah yang cakap. Kita tulis. Dan yang keempat, ada tajuk perkara membatalkan solat di dalam buku teks. Sumber dia buku teks. Oh, rupanya buku teks ada menyatakan perkara-perkara yang membatalkan solat. Baik. Seterusnya. Okey. Kes selesai. Okey.
Baik, seterusnya kita akan pergi kepada kes yang seterusnya. Ustaz akan beri melalui WhatsApp, dan Ustaz nak kamu ikuti langkah-langkah sebagaimana yang Ustaz dah nyatakan. Jangan risau, jangan bimbang, senang sahaja. Apa je yang kamu fikirkan, kamu boleh tuliskan. Okay, nanti Ustaz akan semak seorang demi seorang. Itu saja untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.